Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nia Rozman dalam Niaga Awani. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa untuk bantu anda fahami bersama ahli panel dan penganalisis pakar untuk mengupas sesuatu isu dengan lebih mendalam. Dan sudah tentu kami akan mulakan dengan laporan pertama untuk hari pertama minggu ini dengan ringgit di mana ia dijangka diniagakan dalam jajaran ketat dengan cenderung untuk menurun berbanding dolar Amerika minggu ini kerana pelabur kekal berhati-hati memandangkan ketidaktentuan ekonomi global. Pengarah urusan SPI Asset Management Steven Ines berkata, ringgit dijangka diniagakan antara 4.5250 dan 4.5450 pada minggu ini dalam keadaan dolar yang lebih tinggi yang disokong oleh data Amerika Syarikat yang kukuh. Menurutnya, data kukuh pada minggu ini telah meningkatkan kecenderungan untuk Rizab Persekutuan menaikkan kadar faedah pada bulan Jun. Sementara itu, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, para pelabur akan memantau dengan teliti isu siling hutang Amerika kerana ia menghampiri tarikh akhir 1 Jun. Justru, katanya, pelabur akan memerhatikan kenyataan seterusnya daripada Setiausaha Perbendaharaan Amerika Janet Yellen mengenai laporan terkini selanjutnya minggu ini. Pada paras masa, ringgit dilihat hampir ke paras rintangan 4.5491. Sementara itu, RHB Investment Bank Berhad dalam nota kajiannya pada Jumaat berkata, sentimen terhadap ringgit kekal negatif. Bank itu menyemak unjuran akhir suku kedua 2023 untuk mata wang ringgit pada 4.55 hingga 4.65 berbanding dolar. Indeks penanda aras Bursa Malaysia, FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI dijangka bergerak lebih tinggi minggu ini dipacu sentimen pasaran yang lebih baik ditambah dengan keyakinan terhadap musim pelaporan korporat yang positif. Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Trik Sdn Berhad, Tong Pak Ling berkata, penilaian ke atas ekuiti Malaysia masih lebih murah berbanding ekuiti serantau. Justru saham tempatan menawarkan potensi peningkatan yang lebih baik untuk pelabur asing. Beliau berkata, walau bagaimanapun, pelabur mungkin sentiasa berwaspada terhadap turun naik pasaran yang amat ketara serta ketidakpastiannya. Perkembangan luar seperti semakan siling hutang Amerika Syarikat juga akan menjadi perhatian pelabur. Selain itu, firma itu yakin sebahagian pelabur akan mengalihkan perhatian mereka kepada pelaporan keuntungan korporat memandangkan musim pelaporan akan bermula minggu ini dan seterusnya. Justru ia menjangkakan FBM KLCI didagangkan dalam julat 1420 hingga 1435 untuk minggu ini. Daripada sudut pandang teknikal, firma itu menetapkan rintangan serta-merta pada 1440 dan sokongan pada 1415. Niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di pasaran Bursa Malaysia Derivatif dijangka diniagakan dengan kecenderungan menaik antara RM3,300 dan RM3,700 setan. Peniaga minyak sawit David Ng berkata, aktiviti ekspor minyak sawit Malaysia dijangka meningkat apabila China meningkatkan pembelian minyak sawitnya pada minggu depan. Sementara itu, Ketua Penyelidikan Komoditi Sunwin Group yang berpangkalan di Mumbai, Anil Kumar Bagani berkata, niaga hadapan MSM dijangka diniagakan dalam julat lebih luas antara RM3,300 setan hingga RM3,600 setan pada minggu depan berikutan ketidaktentuan dalam minyak sayuran pesaing seperti minyak kacang soya dan minyak bunga matahari. Bagi dagangan yang baru berakhir minggu ini, niaga hadapan MSM diniagakan lebih rendah berikutan harga minyak kacang soya yang lebih lemah di Lembaga Perdagangan Chicago, CBOT, harga minyak mentah yang lebih rendah, anggaran pengeluaran minyak sawit yang lebih tinggi dan kekurangan minat belian daripada negara pengimport. Baik, Ketua Ahli Ekonomi Malaysia Bank Dunia, Dr. Apurva Sanggi berpandangan Malaysia memiliki terlalu banyak agensi dan program sehingga menyukarkan pelabur kecil, perusahaan kecil dan sederhana PKS serta rakyat. Katanya Malaysia ketika ini memiliki 17 agensi yang menyediakan 170 program bantuan sosial dan 70 agensi pula menawarkan latihan kemahiran. Sejumlah 35 agensi ditugaskan untuk pendigitalan manakala lebih 30 agensi terbabit dalam perkhidmatan mempromosikan
mempromosikan pelaburan kepada PKS. Dan sudah sedia untuk mengulas lebih lanjut berada di dalam talian adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, Ketua Pegawai Eksekutif The Future. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk hari pertama minggu ini. Doktor, kalau kita nak bercakap mengenai apa yang telah dikatakan oleh Ketua Ahli Ekonomi Malaysia Bank Dunia, kalau kita lihat apakah jumlah agensi kita, adakah jumlah agensi kita yang terlalu bloated ataupun penuh ni, kembung, dan apa cara kita boleh maksimalkan agensi ini? Bagaimana doktor? Baik, terima kasih Lina kerana beri peluang kepada saya untuk melontarkan pandangan berkaitan dengan isu ini di hari pertama pada hari pertama minggu ini ya. Pertamanya ya, apabila saya juga terbaca berkenaan dengan pandangan daripada Ketua Ekonomi Bank Dunia di Malaysia itu, pertamanya kita kena memahami bahawa ini bukanlah satu perkara baru ya. Pengalaman saya terlibat dalam pelbagai tempat, perkara ini bukanlah satu baru dan sejak diambil perhatian daripada pihak kerajaan beberapa tahun lalu. Cuma kita kena memahami dari satu sudut ini melibatkan struktur institusi dalam Malaysia ini. Bila kita bercerita tentang struktur institusi ini, ia bukan satu perkara yang mudah untuk kita ke depan perbetulkan. Tapi tak apa, tadi saya akan sentuh sikit bagaimana kaedahnya untuk kita mengurangkan fragmentation ataupun kecelaruan ataupun kecakemukan tersebut ya. Pertama, memang terdapatnya agensi yang pelbagai ini, ia akan dari satu perspektifnya, ia akan mengurangkan koordinasi dan kerjasama daripada pelabur dan juga pihak-pihak yang berkenaan. Apabila banyak institusi begini juga, ia akan pastinya akan wujudnya pertindahan fungsi yang tidak jelas. Itu perkara yang memang kita semua sedia maklum, pihak kerajaan, pihak pentadbir sedia maklum perkara ini. Ia juga tidak akan mempromosi tidak akan meningkatkan akan menyumbang kepada inkonsistensi polisi yang tidak konsisten. Tapi dari satu sudut juga dia ada kelebihan juga ya. Pertamanya dia menggalakkan persaingan, menggalakkan inovasi di kalangan agensi. Dan juga setengah agensi ataupun yang wujudnya sebahagiannya ada kepakaran khusus menyebabkan mereka ini berada wujud. Tetapi secara keseluruhannya, kalau tanya pada pandangan saya, jika kita mengambil kira keseluruhannya memang wujud pertindahan fungsi, wujud ketidakcekapan. Dan ini memerlukan ke arah ke depan untuk kita melihat reformasi institusi. Salah satu perkara yang penting yang perlu kita pertimbangkan pada ketika ini. Sudah sampai masanya untuk kita pertimbangkan kerana jelasnya data, contoh mudahnya adalah data yang kita ambil adalah data yang baik, tetapi apabila kita melihat kepada outputnya, keberkesanannya adalah terhad. Jadi salah satu sebabnya adalah faktor institusi yang melaksana itu sendiri, wujudnya pertindahan fungsi, ketidakcekapan dan sebagainya. Itu yang memerlukan kepada reformasi institusi. Baik, untuk bergerak ke depan, ada 3 perkara yang boleh kita mengurangkan ketidakcekapan akibat banyaknya pertindahan fungsi ini, seperti banyaknya organisasi ini ya. Pertama adalah kita memerlukan satu koordinasi berpusat. Tapi koordinasi berpusat ini perlu melihat kepada sesuatu isu, sesuatu perkara, sesuatu fungsi yang mana jika fungsi contohnya berkaitan dengan pasaran buruh contohnya ya. Jadi kita nak menyelesaikan contohnya, melihat macam mana nak percepatkan penyerapan pekerja, matching itu bercepat. Jadi kita perlu ada satu koordinasi yang melibatkan beberapa agensi yang ada mereka ni ada platform matching yang berbeza-beza. Ini satu contoh yang kita boleh laksanakan, iaitu koordinasi berpusat. Seterusnya adalah kalau bersifat pelabur pula, kita perlu saya melihat ada satu one stop center yang boleh koordinasi keseluruhan yang perlu dilakukan oleh pelabur. Kalau kita dapat ada di one stop center ni di airport contohnya, jadi pelabur yang datang Malaysia dapat menyelesaikan pelbagai isu di dalam satu tempat yang sama. Yang ketiga adalah wujud keperluan untuk regulatory reform.
Yang ini kita telah ada platformnya, iaitu Pemudah, yang sekretariatnya adalah Perbadanan Produktiviti Malaysia. Dan saya nampak pengalaman saya melihat Pemudah ini berfungsi dengan baik. Ada beberapa kejayaan besar yang telah mereka dilaksanakan. Contoh yang beberapa tahun lepas di Kedah ni, saya kongsi di sini. Regulatory reform yang dilaksanakan oleh NPC bersama kerajaan negeri Kedah telah meningkatkan jumlah pelaburan berlipat kali ganda. Saya tak ingat angkanya. Jadi ini salah satu contoh yang baik yang mana proses regulatory reform tu daripada memakan masa bertahun-tahun untuk pelabur masuk untuk melaksanakan projek. Jadi dipendekkan proses tersebut dan tidak saya menjadi kurang setahun. Jadi ini menyebabkan jumlah pelaburan yang besar masuk ke Kedah pada tahun tersebut. Ini satu contoh yang kita perlu perluaskan lagi di peringkat negeri. Dan kita kena faham bahawa institusi ini kita bicara, pada pandangan saya, kita hanya Bank Dunia hanya melihat dari perspektif institusi di peringkat persekutuan. Itu perlu kita agensi di peringkat negeri yang mana peraturan perundangan yang berbeza-beza. Ini pasti akan merumitkan proses pelaburan dan juga proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Baik Doktor, itu adalah perkongsian yang cukup menyeluruh dan holistik sekali. Satu soalannya, saya nak tanya soalan-soalan lain pun Doktor dah jawab. Tapi saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Niaga Awani, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Syari, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif The Future. Dan semua perkongsian yang kami telah bincangkan pada kali ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Untung bersih Kelantan Group Berhad melonjak 95% kepada 16.2 juta ringgit pada suku pertama berakhir 31 Mac 2023 berbanding 8.3 juta ringgit pada suku sama tahun sebelumnya. Kumpulan itu berkata pertumbuhan bahagian bawah disokong oleh peningkatan 78% dalam hasil kepada 308.9 juta ringgit berbanding 173.3 juta ringgit dalam tempoh yang sama tahun lepas. Keuntungan bersih Malaysia Smelting Corporation Berhad pada suku pertama tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 telah merosot 45% kepada 35.4 juta ringgit daripada 64.3 juta ringgit dalam suku pertama tahun kewangan 2022. Pendapatan syarikat pula menyusut 5% kepada 340 juta ringgit pada suku tersebut berbanding 359 juta ringgit bagi tempoh yang sama tahun sebelumnya. MIDF Research menyemak turun ujuran pertumbuhan ekspor kepada 3.4% dan import sebanyak 1.9%. Firma itu berkata ujuran itu dibuat berdasarkan jumlah dagangan yang ditunjukkan pada April 2023 dan kini mereka menjangkakan kedua-dua segmen itu akan mencatatkan penurunan pada tahun ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com. Baik, untuk hari pertama minggu ini kita akan mulakan dengan data yang baru dikongsikan minggu lepas oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada hari Jumaat, iaitu beberapa data. Dan hari ini kami akan kongsikan iaitu antara data terkini iaitu mengenai prestasi ataupun keadaan pasaran buruh untuk suku pertama 2023. Sudah tentu kita telah mendapat angka untuk KDNK suku pertama tahun ini iaitu, dan selepas itu banyak lagi data-data menyusuli iaitu suku pertama daripada pelbagai sektor dan juga industri. Dan kalau kita lihat untuk suku pertama pasaran buruh kita, iaitu bagaimanakah prestasi yang kita dapat lihat pada suku pertama 2023. Sudah tentu kita akan lihat iaitu perbandingan dalam masa setahun. Ya, ini adalah perubahan dalam masa setahun di mana anda dapat lihat iaitu suku pertama 2023 ia telah mencatatkan berbanding suku pertama tahun lepas ia telah mencatatkan peningkatan iaitu sedikit peningkatan kepada 3.1%. Saya ingatkan lagi sekali, ini adalah perubahan peratusan untuk tahun ke tahun di mana ia dilakukan perbandingan perbezaan antara suku pertama tahun ini iaitu berbanding dengan suku pertama tahun lepas. Dan kalau anda nak lihat paling dekatlah suku keempat 2022 iaitu satu suku sebelum suku pertama tahun ini iaitu sedikit lebih tinggi berbanding suku pertama tahun ini iaitu 3.2%. Kalau kita dapat teliti perbandingan
Tahun ini, suku pertama penduduk yang bekerja iaitu mempunyai pekerjaan telah meningkat iaitu lebih 1% pada suku pertama tahun ini. Selain itu, kalau kita nak teliti bagaimanakah kadar penyertaan tenaga buruh ataupun saya pendekkan kepada KPTB untuk suku pertama 2023, seperti di depan skrin saya ini menunjukkan iaitu berapa kadar iaitu telah meningkat iaitu sebanyak 69.8%, iaitu lebih tinggi berbanding tahun lepas untuk suku pertama iaitu 69. Kalau kita teliti, ini adalah perbandingan yang kita dapat lihat iaitu prestasi untuk setahun suku pertama pasaran buruh ini. Kalau kita dapat lihat kadar penyertaan tenaga buruh iaitu kekal meningkat. Selain itu seterusnya kadar pengangguran, kalau kita dapat lihat suku pertama, untuk kita lihat bagaimanakah kadar pengangguran kita untuk suku pertama. Sudah tentu apabila kita bercakap mengenai kadar pengangguran iaitu adalah antara pendanda ekonomi yang amat penting untuk kita lihat kesihatan ataupun kita lihat tahap keadaan ekonomi negara kita ketika itu. Dan untuk suku ketiga, kadar pengangguran di mana ia telah mencatat penurunan sebanyak 3.5%. Ini adalah kalau berjumlah, kalau anda dapat teliti di sini, ini adalah untuk suku pertama. Di mana pada suku 4 sebelum suku pertama iaitu lebih tinggi sikit 3.6%, manakala kalau kita nak lihat perbandingan suku pertama dalam masa setahun, ini perbandingannya adalah negatif 12.6%, iaitu perbandingan daripada tahun lepas. Perbezaan kadar pengangguran tu ia merangkumi 2 digit perubahan. Pada masa sama, kalau kita nak kongsikan kadar pengangguran, sudah tentu kita nak lihat bagaimanakah kadar luar tenaga buruh kita untuk suku pertama. Luar tenaga buruh tu kalau kita nak teliti di sini, ini adalah angka dia 80%. 80% ni adalah luar tenaga buruh di mana mereka tidak menyambung, tidak mencari kerja. Mungkin ada sebab-sebab tertentu, mereka bersekolah, melanjutkan pelajaran, mereka orang kurang upaya. Dan di sini kalau kita lihat antara sebab-sebabnya adalah, sebab tertinggi adalah 43.9% yang tidak kerja kerana mereka bekerja di rumah ataupun mereka ada tanggungjawab mereka terhadap keluarga. Dan selain itu diikuti untuk luar tenaga buruh iaitu 41.7% mereka masih bersekolah ataupun program latihan, diikuti juga dengan lain-lain sebabnya adalah 14.4%. Dan kita lihat jumlah pekerja suku pertama, jumlah jam pekerja daripada suku pertama 2023 berbanding suku pertama tahun lepas, ia juga telah meningkat kepada 3.5% pertumbuhannya. Dan lebih terperinci kadar guna tenaga, kalau kita dapat teliti perjalanan daripada suku pertama 2022 tahun lepas sehinggalah suku pertama 2023, kalau kita lihat kadar guna tidak penuh berkaitan, warna merah ni kita lihat iaitu ia masih di tahap kita boleh cakap stable. Ia tak bergerak sangat, tapi ia menurun. Dia punya kadar ini menurun kalau anda teliti. Dan kadar guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran, di sini kita dapat lihat iaitu meningkat pada suku pertama lah. Ia mula meningkat sejak suku ketiga tahun lepas sehinggalah suku pertama tahun ini. Manakala untuk kadar guna tenaga tidak penuh berkaitan masa ni, ia telah menurun sejak suku pertama tahun lepas. Dan selain itu, kalau kita nak lihat produktiviti buruh per pekerja suku pertama hingga suku ketiga, sudah tentu kita dapat lihat perbezaan dia masih dalam perubahan 2%, iaitu kalau kita lihat suku pertama iaitu mencatatkan 2.4%, iaitu sedikit penurunan lah kalau kita lihat pada tahun lepas berbanding suku pertama tahun lepas iaitu hanya 2.5, iaitu 25 ringgit yang kita dapat saksikan di sini. Dan terakhir sekali adalah produktiviti buruh per jam bekerja, di mana untuk suku pertama selepas pandemik COVID-19 sudah tentu ia akan meningkat, di mana ramai sudah keluar untuk bekerja. Sudah tentu produktiviti buruh per jam bekerja juga telah meningkat kepada 2.1%. Dan ini adalah antara sorotan pasang buruh yang dapat saya kongsikan untuk suku pertama 2023, dan semuanya akan kami uploadkan dalam website kami. Dan Niaga Awani akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.